Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Dazzling Football. Bersama aku Faris Sikuan. Dalam video ni kita nak sembang mengenai game week kedua Premier League. Sebelum kita nak go into the topic, kalau siapa yang baru sampai ke channel ni, tolonglah subscribe kerana subscribe itu percuma dan mampu menaikkan sebuah nama. Cik. Dan ada satu benda yang aku kena clarify berdasarkan komen pada video lepas. Ada suggestion daripada viewers kata selitkanlah video highlight dalam ulasan aku dalam video ni. Tapi benda tu aku tak dapat nak buat, minta maaf sebabnya benda tu agak leceh. Kadang-kadang kena copyright, so aku kena re-upload, kena adjust balik. So ambil masa yang lama. Dan untuk YouTube ni aku nak buat seringkas yang mungkin. Sebabnya aku boleh ada masa bagi kerja hakiki aku yang lain lah. Dan boleh kata dalam video ni tak ada pun selingan grafik. Jadi boleh kata macam podcast lah. Kalau kata hampa tak tengok, hampa dengar saja pun boleh saja. Dan kalau hampa suka, hampa tekan like. Kalau ada pandangan, boleh saja komen. Sama ada pandangan terhadap channel ni ataupun pandangan terhadap pasukan kegemaran anda masing-masing. Cewa. Jadi untuk game week kedua ni dimulakan dengan Liverpool kemenangan 3-1 menentang Bournemouth. Kemenangan ni memang dijangka lah. Sebabnya Bournemouth ni memang dilahirkan untuk jadi laut kegemaran Liverpool. Sebelum ni Bournemouth mai ke Anfield, mereka kena belasah 9-0. Kira ni turunlah sikit jadi kalah 3-1 saja. Line up Liverpool macam biasa diturunkan formasi 4-3-3 yang mana McAllister masih bermain sebagai CDM. Signing baru Liverpool tak start lagi iaitu Endo, gabungan Enzo dan juga Caicedo. Selain itu Gakpo masih bermain di bahagian midfield seiring dengan Szoboszlai. Szoboszlai tak apalah, memang tu tempat dia, tak ada masalah pun. Berbeza prestasi Liverpool berbanding menentang Chelsea yang mana mereka bermula dengan lebih garang. Kali ni mereka bermula dengan teruk. First minute dah buat kesilapan lah. Trent Alexander-Arnold dia touch bola tu, and then Alisson pun terlalu komit ke depan membuatkan peluang kepada Anthony jaringkan gol pertama. Nasib baiklah gol tu dinafikan sebabkan offside kan. Sikit saja berbeza dengan last man Robertson kot di seberang. Tapi walaupun amaran tu dah ada, masih lagi kesilapan tu berlaku. Minit ketiga, Trent Alexander-Arnold sekali lagi. Dia punya first touch, passing daripada Virgil van Dijk agak ke laut dan berjaya dirampas oleh player Bournemouth. Menjadikan satu gol pendahuluan tercipta oleh player yang bernama Semenyo. Lebih kurang semenyih lah. Budak semenyih lah kira budak ni kan. Dah budak gombak dah tak main. So budak semenyih lah step up dalam Premier League ni. Tapi aku pujilah untuk Liverpool ni. Lepas kena 1-0, mereka bangkit juga. Dengan tandukan Virgil van Dijk, kena tiang. Ini bagi warning lah, kata mereka boleh jaringkan gol penyamaan. Sehinggalah ke minit 28. Luis Diaz, gol ni memang superb lah. Dia set up untuk diri sendiri, bai. Dia chip bola tu, dia lipat macam main takraw, weh. Memang style lah gol ni kan. Diaz ni aku tengok macam new signing pula untuk Liverpool. Sebab season lepas dia injured kan sejak Oktober 2022. Dia mai balik pun bila mana hujung-hujung musim dah. Bila mai season ni dia dah fully recover, memang dia bagi sehabis boleh lah. Season ni dah 2 gol lah dia cipta dalam Premier League. So memang good start lah untuk Luis Diaz ni. Dan overall career Diaz di Liverpool ni dah 32 game dia main. Sudah 10 gol, 5 assist dia berjaya cipta. Satu stat yang sangat baik lah Luis Diaz ni. Bournemouth bukan saja gagal untuk pertahankan mereka punya goal leading tu. Tapi mereka gagal untuk nak mengekalkan gol penyamaan tu bila mana larian Szoboszlai dan dribble yang baik daripada Szoboszlai dia masuk ke penjuru kotak penalti tu, di-tackle oleh pertahanan Bournemouth yang aku rasa tackle tu sangat tak elok lah. Dia lambat nak tackle kan, dan Szoboszlai pun dah bertukar arah. So apa lagi, dah kena hinggap kat kaki, jatuhlah member. Betul-betul kat bucu kotak penalti tu, dan memang patutlah dapat penalti kepada Liverpool. Salah ambil penalti macam biasalah, siapa lagi kan. Walaupun Neto berjaya save bola Salah tu, nasib baiklah bola tu rebounds dapat balik kat Salah dan Salah score. Jadi untuk pemain FPL agak rugilah dekat situ, tolak 2 poin sebab miss penalti kan. Dengan gol Salah ni menjadikan Salah adalah top goal scorer ke-5 dalam sejarah Liverpool, sudah melepasi Steven Gerrard. So dia slowly tengah climb up untuk mencipta sejarah dalam kelab yang dia wakili ni. Dalam kegembiraan ini ada satu malapetaka yang hinggap ke Liverpool. Tiba-tiba entah macam mana McAllister boleh kena straight red card, bai. Benda ni aku agak sangsi lah sebabnya bola tu 50-50 kan.
Bola pun agak tinggi, dua-dua angkat kaki. Cuma malang lah untuk McAllister, dia lambat sikit dan dia tapak ankle opponent tu. So straight red card lah kena kat McAllister. Dia pun terkejut dengan reaksi tu. Dan aku rasa tu terlalu harsh lah untuk McAllister. Yellow pun dah okey sebenarnya sebab tidaklah terlalu teruk. Tapi nak buat macam mana? Keputusan pun dah buat. McAllister keluar dan Liverpool bermain dengan 10 orang saja untuk jangka masa 30 minit lagi. Walaupun 10 orang, still Liverpool dapat menambahkan lagi jaringan ketiga mereka melalui sepakan jauh Szoboszlai. Szoboszlai ni memang power lah. Dia shoot daripada jauh. Neto tak berjaya selamatkan dengan kemas, rebound balik dan apa lagi, Jota memang standby lah kat depan. Dia bubuh lah gol kat dia. Agak gelisah untuk Jurgen Klopp, takut last minute Liverpool tercedok. Dia masukkan dia punya new signing dia iaitu Endo untuk mengukuhkan pertahanan di bahagian midfield lah, bagi mengelakkan sebarang bolos golan. Dan kita pun tengok sendirilah macam mana pertahanan Liverpool dicabar bertalu-talu oleh Bournemouth untuk dapatkan gol, tapi berjaya kekal 3-1 sehingga ke akhir whistle penamat disebabkan defend dan juga Alisson memang mantap lah. Banyak kali dia save bola-bola berbahaya kan. Untuk Endo tadi tak ada apa-apa lagi yang impresif tentang dia, masih okey-okey. Lagipun sebab Liverpool bermain dengan pasif. Kalau kata Liverpool tengah control game, lagi banyaklah kita boleh nampak apa yang Endo ni boleh provide untuk skuad Liverpool. Game ni sebenarnya game yang ke-200 untuk Trent Alexander-Arnold. Trent adalah player Liverpool termuda yang berjaya mencapai 200 penampilan ni sejak Michael Owen pada 2004. Jadi selepas ni Liverpool akan bertemu dengan Newcastle. Ujian yang besar lagi untuk mereka selepas dah seri dengan Chelsea. Dengan Newcastle ni tak boleh pandang rendah lah. Walaupun Newcastle baru saja kalah dengan Man City kan. Game seterusnya, game Tottenham Hotspur berjaya mengalahkan Manchester United sebanyak 2-0. Game ni aku sendiri tak yakin pun MU boleh menang lawan Tottenham ni. Aku menjangkakan paling busuk 1-1 je. Aku tak maulah kalah sebab aku tak mau momentum tu drop untuk permulaan season ni. Tapi ternyata itulah hakikatnya. MU rebah dalam stadium Tottenham Hotspur buat pertama kalinya dalam sejarah sejak pembinaan stadium Tottenham Hotspur tu. Untuk line up Tottenham Hotspur lebih kurang je, cuma ada sedikit perbezaan di bahagian tengah. Pape Sarr start instead of Oliver Skip, and then right back ada Pedro Porro instead of Emerson Royal. Dan line up MU sama saja, formasi pun sama juga. Actually first half MU yang lebih ganas. Di minit ke-13 dah ada percubaan daripada Marcus Rashford hasil daripada through ball Anthony yang cantik di celah-celah centre back tu. 1-on-1 Rashford dengan keeper, tapi Vicario dengan pantas dapat menafikan cubaan daripada Rashford tu. Bagus Vicario ni perform . Minit 23, Rabona yang cantik daripada Bruno. Yang ni memang aku terpegun lah. Mencari Rashford dalam kotak penalti, tapi tandukan Rashford memang sangat barai lah. Member jangan tanduk, itu yang barai sangat tanduk tu. Tapi bila tengok playback, Rashford sebenarnya offside pun. Kalau gol pun offside. So tak ada lah rasa kecewa sangat. Satu situasi yang kontroversi pada minit ke-26. Bermula daripada larian dan skill Rashford sangat cantik di sebelah wing kanan. And then dia change side kepada Garnacho di sebelah kiri. Garnacho dribble masuk ke tengah. Dia shoot tapi dihalang bukan oleh tangan keeper tapi tangan Romero baik. Dia literally angkat tangan dan bola tu terkena tangan Romero. Tapi aku pelik kenapa tak dapat penalti. Aku ada dua kekecewaan kat sini. Satu ialah kecewa tak dapat penalti kan. Sebab aku tengok ball to hand tu jelas sangat kan. Nak kata natural position defend tu entahlah, sampai tangan angkat tu takkan natural lagi kan. Selalu tangan orang standby belakang. Kok lah ada new rules ke, aku pun tak sure. Satu lagi kekecewaan adalah sebelum Garnacho tu shoot, Bruno dah buat larian ke sebelah kiri dia. Kosong kalau bagi kat dia tu. Tapi Garnacho nak shoot juga. Aku tengok Garnacho ni tamak sikit. Kalau dia boleh adjust sikit, build chemistry antara pemain-pemain MU ni, rajin passing sebagaimana Martial dengan Rashford dulu. Memang efisien gila attacking MU ni. Tapi tu lah sebaliknya pula jadi kan. Minit 36, MU datang lagi. Kali ni hantaran Luke Shaw ke dalam kotak. Bruno memang ada space. Kali ni tak offside. Dia seorang-seorang. Dia boleh mendada pun boleh bola tu. Tapi dia terus heading.
memang barai juga weh. Player jarang heading, bila heading memang tak jadi langsung. Vicario tegak je. Bila duk asyik kena serang ni, Spurs pun tak boleh duk diam. Mereka pun bangkit dengan 2 kali berturut-turut. Tiang MU berjaya digegarkan. First daripada shooting jarak jauh Pedro Porro. Second time, serangan susulan daripada Papesar, deflect kena Shaw dan terkena tiang di sebelah kiri Onana tu. Itu satu warning yang keras lah untuk MU kan. Masuk ke second half, 4 minit saja bermain. Amaran yang diberikan pada first half tadi akhirnya sudah terhasil. Gol pertama dijaringkan oleh Papesar. Hasil gerakan cantik Kulusevski di byline di sebelah kanan. Dia cut back ke tengah, ada deflect kena Lisandro Martinez dan bola tu sampai ke kaki Papesar. Ni kira gol rezeki lah untuk Spurs. Sebab boleh kata, orang kata apa, nasib jugalah bola tu boleh sampai kat Papesar kan. Dan aku pun terpaksa lah terima gol ni. Nak kata mistake sangat pun tak ada jugalah. Lepas tu MU bounce back cuba cari gol penyamaan kan. Hasil daripada shooting Anthony kena tiang, heading Casemiro diselamatkan oleh Vicario. Jadi MU ni memang bertungkus rumus untuk cari gol penyamaan. Sampailah ke minit 83, aku percaya player MU pun dah start mula letih. Dengan kemasukan Perisic di sebelah kiri tu, dapat bola daripada James Maddison daripada tengah. Perisic cari Ben Davies yang telah membuat larian off ball masuk ke dalam kotak penalti tanpa dikawal oleh Varane ataupun Eriksen yang berada di berdekatan tu. Dapat kat Ben Davies shoot tu pun tak ada lah kena sangat pun kan. Bola tu tak bertukar arah pun. Yang menukar ke arah bola ni adalah Lisandro Martinez tu. Depi hayun kaki dia sekali, bola tu masuk slow je ke dalam gawang gol. Aduh, aku pun kecewa lah. Tapi nak buat macam mana, benda pun jadi laju kan. Member pun tak sangka dia boleh jaring kat on goal. Sampai orang pun dah start bahan dah. MU ada Lisandro Maguire dah lah ni. Ada the new Maguire, cuma the mini Maguire lah daripada lah ni kan. Aduh hai. Maka tamatlah game dengan kemenangan Spurs 2-0. 2 gol daripada Spurs ni aku tak boleh nak marah sangat lah. Gol kedua tu lah yang nak marah pun sebab lambat player-player MU ni nak track back ke belakang kan, nak tutup ruang serangan Spurs tu. Tapi yang aku kecewanya apabila pada first half MU ada banyak peluang tapi tak boleh nak settle down. Banyak peluang yang disia-siakan. So MU kena repair banyak lah di bahagian serangan tu supaya tak terlalu tumpul. Chances tu boleh create dah okey dah, cuma finishing tu tak ada lagi. Bayangkan MU pada first half saja boleh melancarkan 14 shot. Ini adalah first half away game shot terbanyak sejak tahun 2008 sewaktu mereka lawan Everton yang boleh hasilkan 15 shot pada first half di away game. Masuk second half barai mereka dah letih dan dihukum 2 gol oleh Spurs. Spurs pula pada first half mereka bermula dengan gugur. Ini pun diakui oleh manager mereka. Tapi bila masuk second half dah nampak dah slow-slow mereka ada confident. Terus mereka burst dan dapatkan 2 gol di second half. Gol daripada Papesar tadi merupakan skorer termuda yang Spurs berjaya rekodkan di kala umur 20 tahun 302 hari. Sebelum ni kan skuad Spurs banyak tua-tua. Sekarang ni dah muda-muda. That's why mereka agak gemuruh bila first time menentang MU kan. Tapi dengan kemenangan ni boleh membawa confidence mereka untuk game-game seterusnya. Dan untuk career Ange Postecoglou ni, dia sekarang ni belum ada rekod kekalahan dalam 49 perlawanan Liga dekat home. Kira career dia solid lah. Nak teruji pun dekat Spurs kali ni. So far selamat lagi lah, baru 1 game dekat home kan. Lepas ni Tottenham akan pi dekat Stadium Bournemouth. Aku rasa Bournemouth mereka boleh makan lah, takkan boleh kalah pula. Perlawanan seterusnya, Manchester City menang 1-0 menentang Newcastle. Game ni game yang sangat tight. Kedua-dua tim ni memang solid. Perbezaan 1 gol ni pun bila hampa tengok highlight, gol yang dia tak jangka pun boleh gol. Tapi rembatan Alvarez tu, walaupun dah ditepis sikit guna jari pop, tapi masuk juga ujung-ujung. Begitu tight lah perbezaan antara Man City dengan Newcastle sekarang ni. Lagipun untuk Newcastle ni bertandang ke Stadium Man City, mereka dah hampir 23 tahun dah tak pernah menang lawan Man City dekat Stadium Man City ni. Susah lah, badi yang dibawa tu dah lama dah terpendam kan. Punyalah barai Newcastle bila lawan City dekat home. Untuk game ni mereka hanya merekodkan 1 shot on target daripada Harvey Barnes yang ditangkap mudah oleh Ederson. Itu pun tak bahayalah on target tu. 1 ni kira rekod paling sikit lah di bawah kendalian Eddie Howe dalam skuad Newcastle ni. Yang peliknya Pep ni,
Man City baru saja habis UEFA Super League, mereka menang lawan Sevilla kan. Dalam game ni confirm lah player akan penat sikit kan. Tapi sepanjang game ni langsung tak ada sub yang Pep buat. Sampai kan ada fan jerit dekat Pep, buatlah sub kan. Tapi Pep reply, dia kata, kalau hang berani, hang mai duduk sini, hang tengok. Sebab Pep pun tengok momentum MC waktu tu tengah okey. Dia tak mau kacau lah momentum ni, so dia tak buat langsung perubahan. Stay je sampai habis game. Barai player-player MC ni. Player yang paling perform semestinya Phil Foden lah. Dengan ketiadaan Gundogan, lepas tu De Bruyne pun dah injured. Maka Foden memang step up gila sebagai playmaker di bahagian depan tu. Dan aku tengok Alvarez pun, dia punya gaya permainan dah lebih kurang Gundogan lah. Walaupun dia striker, tapi gerak-geri dalam kotak tu seperti Gundogan pada season lepas. Itu yang bestnya Man City ni. Mereka boleh replicate walaupun dengan player baru, tapi sistem tu masih sama. Dalam diam-diam, Julian Alvarez ni, dia dah start 26 game untuk Man City, berjaya involve dalam 20 gol. 15 gol dia jaringkan, 5 gol dia berjaya assist. Dalam diam-diam stat dia padu juga. Sebaliknya untuk Haaland yang menjadi top scorer Man City season lepas, untuk game ni dia sangat barai lah. Dia tak ada lah barai sangat, ada lah buat percubaan, tapi memang dikunci keras lah oleh Botman dan juga Fabian Schär. Bila dia dah lepas, dia shoot pula, ada Nick Pope pula dekat belakang yang boleh tahan shooting dia kan. So agak struggle lah Haaland dalam perlawanan ni. Lagi-lagi tak ada orang boleh supply seperti Kevin De Bruyne ada sebelum ni kan. Next aku nak puji signing baru Man City, iaitu Gvardiol. Pembelian Gvardiol ni semestinya untuk menutup kelemahan Man City bila kena counter attack lah. Dan bila kita tengok game ni, kita tengok macam mana Newcastle ada chance boleh counter attack daripada kesilapan Rodri yang membuat hantaran ke belakang tapi tak sampai tu, dirampas oleh Callum Wilson. Kalau Wilson dribble seorang-seorang, cuba untuk turn tapi berjaya dihalang oleh Gvardiol, menyekat kemarahan player Newcastle, and then dapatlah ke Harvey Barnes shoot daripada jauh ya. Tak ada apa-apa yang bahaya. So dekat sini kita boleh nampak lah fungsi Gvardiol sebagai last man dekat belakang tu untuk mengekang lah apa-apa kemarahan, cubaan counter attack daripada pihak lawan. Dan setakatlah formula Gvardiol dalam skuad Man City ni menjadilah game seterusnya. West Ham United menang 3-1 menentang Chelsea di Stadium London. Untuk line up Chelsea ni tak ada perubahan pun berbanding lawan Liverpool minggu lepas. Cumanya Reece James injured, so digantikanlah dengan Gusto. Reece James punya injury pun dijangka akan kembali bulan depan lah. Tak ada lah lama sangat, berbulan-bulan ke apa. Selamatlah untuk bahagian right back tu kan. Nampak tidak kukuhnya defending Chelsea ni bila mana minit ke-7 corner kick yang perfect daripada Ward-Prowse tu, tak ada siapa yang boleh halang daripada sampai kat Naif Eggert dan dia tanduk masuk ke dalam gol. Terkejut dengan gol awal dijaringkan oleh opponent, Chelsea bangkit dan berjaya meledak gol penyamaan daripada Chukwuemeka pada minit 28, hasil daripada assist ex-player Chelsea iaitu Kurt Zouma. Sebab passing daripada Chilwell tu ditolak keluar oleh Zouma dan bola dapat ke Chukwuemeka, dia adjust sikit, dia shoot gol. Kira ada lah player Chelsea yang bantu Chelsea dalam gol ni kan. Sebelum berakhir first half, ada peluang emas yang dimulakan oleh Sterling. Larian yang baik masuk ke dalam kotak penalti dan ditackle oleh Soucek lah. Tackle tu awal nampak macam di luar kotak penalti, tapi bila Sterling dah rebah masuk, nampak jelas lah memang patut penalti. Penalti kali ni diambil oleh Enzo Fernandez, tapi sayangnya peluang untuk leading dalam game ni dihalang oleh keeper West Ham Areola yang bertindak cemerlang menepis sepakan Enzo tu. Sudahlah tak dapat skor penalti. Sewaktu half time, Chukwuemeka pula injured lutut, terpaksa dikeluarkan menggantikan Mikhailo Mudryk. So far update pasal injury Chukwuemeka ni tak ada lagi, dan aku rasa kalau injured lutut ni lama juga so memang bermasalah lah. Dah baru beli injured pula. Ingatkan miss penalti tu dah cukup kecewa dah. Lagi kecewa bila aku tengok Chelsea bolos gol kedua tu. Hasil daripada kesilapan Disasi yang lambat untuk release ball. Dia kena pressure dan bola tu terlepas dapat kat Ward-Prowse. Ward-Prowse apa lagi, dengan cemerlangnya dia hantar terus ke depan, tepat dapat ke Antonio. Dekat sini ada dua player yang boleh mencabar Antonio. Dari belakang Colwill, dia challenge daripada belakang, tak dapat. Antonio ni keras. Anthony ni bergerak ke depan one on one dengan Disasi. Dan sewaktu ni Antonio mempunyai banyak masa
untuk tengok ke depan di mana gawang gol dan dia boleh ambil lajak untuk membuat power shoot masuk ke gawang gol. Disasi hanya tengok saja tanpa membuat apa-apa cabaran yang keras kepada Antonio. Bagi aku ini adalah poor defending oleh Colby dan juga Disasi. Yalah mungkin baru lagi kan, tak cukup solid sebagaimana Thiago Silva. Kalaulah Disasi itu adalah Thiago Silva, aku percaya dia akan buat lebih keras lah untuk halang at least Antonio to shoot. Jadi Pochettino dekat tepi pun dah semakin gelisah. Dia terpaksa lah masukkan juga Moises Caicedo. Dia pun punya new signing kan, untuk menguatkan pertahanan di bahagian tengah tu. Rezeki datang lagi kepada Chelsea bila mana Naif Eggert dilayangkan kad kuning kedua apabila dia buat terjahan keras terhadap Jackson. So ingatkan dengan kelebihan yang ada ni, Chelsea bolehlah dapatkan gol penyamaan. Tapi sebaliknya berlaku, pemain yang dibawa masuk, pemain yang dibeli dengan harga yang memecah rekod British, iaitu Moises Caicedo, bukannya membantu pertahanan tetapi merungsingkan lagi pertahanan, yang mana dia bagi penalti pula kepada West Ham. Dia punya tackle tu agak sedikit lambat. Tackle dia tu okey lah, tapi cuma lambat sikit je. Kira malang lah untuk Caicedo ni kan. Dan penalti diambil oleh Lucas Paqueta yang kata MC nak beli dah tapi duk hold sat sebab ada problem lah. Paqueta berjaya sempurnakan penalti tu, kemenangan 3-1 kepada West Ham United. Jadi overall aku boleh kata yang Chelsea ni bermain dengan baik pada first half. Tapi sejak Enzo miss penalti, waktu half time Chukwuemeka terpaksa dikeluarkan. Dari situ mereka punya momentum pun dah berubah lah. Agak pasif masuk ke second half. Memang mereka kena hukum dengan West Ham. Gol kedua dan gol ketiga West Ham pun daripada mistake saja. Jadi kalau Chelsea dapat repair benda tu, dapat tambah baik, dan mereka pun masih dalam fasa development, mereka boleh buktikan something lah bila mana berdepan dengan pasukan-pasukan lain. Cuma yang tak bestnya bila mana ada fakta Chelsea di bawah Todd Boehly ni lagi banyak buat signing sebanyak 24 orang berbanding mereka mencatatkan kemenangan iaitu 11 je. Kurang daripada setengah daripada player yang mereka sign. Game terakhir untuk game week kedua Premier League ni, Crystal Palace kalah tipis 1-0 saja menentang Arsenal. Game kali ni Arsenal turun dengan formasi dan juga pemain yang sama kecuali left back. Sebelum ni Timber main tapi dia terpaksa dikeluarkan sebab kecederaan lutut ACL. So memang lama lagi lah dia nak kembali ke skuad Arsenal ni kan. Digantikan dengan Tomiyasu di sebelah kiri. Seterusnya centre back, sebelum ni selalunya ada Gabriel, tapi Gabriel terpaksa letak sub sebab ada transfer rumor yang dia kata nak ke, ada yang kata nak ke Pak Arab. Dan yang terbaru aku ada baca, Real Madrid nampak berminat dengan Gabriel ni sebabkan Eden Militao dia injured kan. So berbaloi lah kalau kata Real Madrid ni ambil Gabriel, sebab Gabriel ni baru umur 25, muda lagi. Militao Brazil, Gabriel pun Brazil, so lebih kurang dia punya darah tu kan. Game bermula dengan serangan daripada Crystal Palace dulu, tapi sehinggalah minit ke-29 Nketiah dapat peluang yang baik hasil daripada turning dia cantik tu. Dia turn, lepas tu dia terus speed ke depan. Dia one on one dengan keeper, tapi dia punya sepakan leret dan lemah sambil dia jatuh tu hanya terkena tiang saja. Kalau dia curve sikit dah masuk gol lah, tapi sayang lah. Minit ke-36 Nketiah dapat lagi peluang hasil daripada terubai yang cantik daripada Declan Rice. Kali ni dia cuba untuk cari bola atas pula. Dah bola bawah tak lepas, dia cuba chip pula ke atas tapi naik tinggi sangat. So dua peluang disia-siakan. Waktu ni fan-fan Arsenal dah mula rasa meluat lah dengan Nketiah ni. Tak boleh nak skor juga kan. Sebelum habis first half pun adalah Odegaard shoot pada jauh on target tapi berjaya diselamatkan oleh Sam Johnstone, keeper Crystal Palace tu. Masuk second half, minit ke-51, bila mana dapat free kick di bahagian tengah tu, mereka set up satu set piece yang aku kira ni memang bagus lah. Martinelli dia buat quick free kick, dia sepak leret ke depan mencari Nketiah yang berlari masuk dalam kotak penalti. Pada masa yang sama, Thomas Partey menghalang defend Crystal Palace untuk marah dan kejar Nketiah tu. Kira Nketiah sorang-sorang lari, mengharapkan Nketiah boleh jaringkan gol tu. Tapi sebaliknya Nketiah dapat tepis tepi bola tu dan Johnstone dia membuat terjahan terhadap Nketiah. Kira bola tu macam 50-50 tapi Nketiah lagi cepat untuk mengeluarkan bola tu, dan bila Sam Johnstone dia punya terjahan tu kena direct kepada Nketiah, tak kena bola, so memang deserve lah penalti untuk Arsenal kan. Cuma adalah player-player Crystal Palace duk komplain pasal Partey ni
dia halang centre back Crystal Palace tu, kira tak dapat foul kan. Tapi bila VAR dengan referee review, mereka anggap cabaran tu sangat minimal lah, tak cukup kuat untuk nak dikira sebagai foul. Jadi kali ni giliran Odegaard ambil penalti. Kalau tak sebelum ni Saka, tapi Saka agak lemah dalam ambil penalti, maka Odegaard ambil dan dia berjaya sempurnakanlah untuk leading 1-0. Tiba-tiba dengan secara mengejut, satu bala menimpa Arsenal pada minit 67. Tomiyasu kena double yellow card dan terus red card. Aduh, aku waktu ni memang sangat pelik lah. First yellow dia dapat sewaktu dia nak throw in. Ref kata dia melambat-lambatkan throw in tu, kira buang masa lah. Tapi bila tengok playback balik, tak adalah terlalu lama pun. Sebab sebelum tu Kai Havertz yang nak baling. Bila dia bagi kat Tomiyasu ambil. Dia nak ejah-ejah lah, tunggu. Lala pump, kena yellow. Okay, tu first. And then second yellow, aku rasa second yellow ni lagi deserve lah. Cuma tak adalah cukup untuk memaksa dia kena yellow card ni sebenarnya. Sebabnya bila Jordan Ayew turn ke belakang Tomiyasu nak kata tarik baju pun tak sangat. Dia macam tiba-tiba Jordan Ayew jatuh. Bila tengok playback, tak adalah nampak dengan jelas yang Tomiyasu tu tarik baju Jordan Ayew ke, ataupun sengaja tackle untuk menghalang kemarahan Jordan Ayew. So dua yellow card ni agak curiga lah. Dan aku so far 2 minggu Premier League ni start, aku agak tak seronok lah dengan keputusan ref ni yang macam-macam dan pelik-pelik. Ada yang keputusan yang entah bukan-bukan, dan ada rules baru yang mana tak boleh nak melawan ref satgi kena yellow. Aduh, benda-benda macam tu yang mereka tengah praktikkan dalam Premier League ni, dia membuatkan kurang rasa keseronokan untuk kita nak enjoy bola sepak Premier League ni. Tapi nak buat macam mana, semua tim kena sesuaikan dirilah dengan peraturan baru daripada referee ni. Kelebihan yang Crystal Palace ada ni, dengan Arsenal bermain 10 orang, Crystal Palace memang serang kau-kau, cuba untuk memanfaatkan kelebihan tu. Tapi disebabkan solidnya defending, solidnya keeper Arsenal ni, menafikan segala percubaan Crystal Palace dan menamatkan perlawanan dengan kemenangan 1-0 daripada Arsenal. Yang bestnya kan, 3 game dalam minggu ni ada red card, iaitu Liverpool, West Ham dan juga Arsenal. Yang 3-3 tim kena red card ni, 3-3 tim ni boleh menang. Yang main sebelah orang ni tak boleh nak menang. Aduh, aku macam, style gak lah, kena red card pun boleh menang. Power. Game ni Arsenal mencatatkan clean sheet yang ke-200 untuk away game. Yang mana Arsenal menjadi kelab ketiga lah berjaya mencatatkan 200 away game clean sheet selepas Chelsea sebanyak 204 game dan Manchester United 205 game. Sajalah nak cerita pasal rekod bersejarah ni kan. Best player untuk Arsenal semestinya Declan Rice. Dia ni aku boleh kata macam Rodri pun ada kan. Dia bermula di bahagian deep midfielder, tapi dia boleh marak ke depan dan membantu bahagian serangan. Contohnya dia buat through ball kepada Nketiah yang sebelum Nketiah chip bola tu kan. Tu benda-benda macam tu memang orang kata apa, satu bonus point lah untuk Declan Rice. Bukan saja dia menggunakan fizikal badan dia untuk bertahan, tapi menggunakan kreativiti dia untuk membantu serangan. Jadi berbaluilah dengan harga yang Arsenal dapatkan dia ni. Jadi itu saja kita punya rangkuman game week kedua Premier League ni. Apa pendapat hampa tentang permainan ataupun tim masing-masing? Cuba komen dekat bawah. Kalau hampa suka video ni, tekan like. Dan kalau belum subscribe tu, apa lagi, subscribe lah. Percuma saja. Alright? Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih, bersama aku lagi Faris Ikhwan dalam channel Jaslin Football. Assalamualaikum.